Kerana awal pagi tadi dan sehingga petang tadi, Bursa Malaysia ditutup agak rendah. Jadi seiring dengan petunjuk negatif daripada prestasi pasaran serantau, saudara, pada jam 5 petang, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI jatuh 2.81 mata kepada 1474.38 daripada 1477.19. 1477 itu hari Jumaat lepas. Tapi hari ini ditutup pada 1474. Saham pandu pasaran dibuka rendah 1.58 mata, saudara. Jadi jumlah dagangan berkurangan 2.52 bilion. Saya terpaksa mewawarkan pada saya kedudukan di bursa kerana ini adalah petunjuk kepada ekonomi negara. Kalau pasaran saham masih lagi dalam keadaan menurun dan sebagainya, artinya ekonomi negara kita dalam keadaan yang masih lagi tidak mantap. Begitu juga ringgit kita pada mulanya dulu agaknya nampak begitu memberansangkan. Tapi hari ini ringgit ditutup agak rendah berbanding dengan dolar Amerika. Apabila mata wang Amerika Syarikat meningkat lebih tinggi susulan jangkaan kenaikan kadar faedah oleh beberapa bank pusat. Jam 6 petang tadi, unit ringgit Malaysia diniagakan pada RM4.41.5 sen berbanding $1 Amerika. Yang ini paras ini pada penutup hari Jumaat lepas RM4.40. Hari ini RM4.41. Kenapa saya nyatakan ini? Kerana ia juga menyangkut soal pembelian barang-barang yang kita import, barang makanan. Sebab itu berhati-hati, saudara. Kerana saya juga mendapati bahawa dunia sudah pun berada di ambang kemelesetan, saudara. Kerana tahun 2022 merupakan tahun mencabar berikutan dengan krisis tenaga dan makanan yang semakin meruncing sehingga menaikkan kadar inflasi global dan membawa kepada risiko kemelesetan. Dua krisis global yang kait-mengait itu ditakrifkan sebagai segitiga krisis, iaitu perubahan iklim. Macam negara kita sekarang ni, iklim sudah pun cuaca sejuk 22 darjah Celsius. Tak macam dulu. Negara kita negara khatulistiwa, tapi ada perubahan iklimnya, saudara. Dan juga pandemik COVID-19. Alhamdulillah, hari ini COVID-19 dah menurun pada angka 800 lebih. Mudah-mudahan berterusan turunnya, saudara. Serta ketidakpastian tentang konflik akibat peperangan Rusia dan Ukraine. Jadi kita harus berdoa supaya peperangan di Ukraine ini segera tamat dan ekonomi dunia kembali rancak. Dapatlah kita sedikit manfaatnya. Kalau tidak nanti saya khawatir kerana ekonomi dunia sudah pun dilaporkan dalam keadaan meleset. Dia macam mana saya katakan, 60 negara bakal terkesan. Saudara, data-data daripada firma penyelidikan Wood Mackenzie menunjukkan itu macam bahagian Rusia memperlihatkan tentang masalah import gas asli, minyak dan sebagainya. Ini juga akan turut mengheret dunia dalam kancah permasalahan. Itulah, saudara, yang sempat saya laporkan pada saudara, kedudukan ekonomi dunia yang meleset, kedudukan kewangan negara kita, bagaimana pasaran saham kita, dan juga kedudukan cuaca yang masih lagi dalam keadaan berhati-hati, saudara. Baik, saudara. Hari ini sebagaimana saya katakan adalah hari ke-8 Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menangani derita rakyat. Cuma, ini saya kalau tak betul, saya kena tak betul. Nampak gayanya beberapa orang menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kabinet, mereka sepatutnya lebih berhati-hatilah. Kalau nak buat kenyataan ataupun berhadapan dengan media. Sebab apa yang berlaku, sebab kita lihat, saudara, Menteri Komunikasi dan Digital, waktu beliau berhadapan dengan media, wartawan dan sebagainya, waktu yang sama juga angkat telefon, sepatutnya itu bukanlah satu cara waktu berbicara dengan media. Nampak gayanya perlulah ditegur. Saya rasa saya bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka inilah menteri-menteri yang muda. Malahan ada juga yang tua, tapi kadang-kadang bila mereka memulakan kenyataan itu selalunya
nampaknya tidak menyenangkan pada warga kita. Saudara, jadi nampak gayanya Pak Syekh kena perbetulkan balik mereka ni. Sebagaimana macam Abang Mat. Abang Mat sekarang ni sayur dah naik ni. Macam mana Abang Mat? Rakyat terkesan. Harga sayur sudah pun naik lebih sekali ganda. Begitu juga macam di Melaka Abang Mat. Itu charge untuk penyembelihan ayam di Melaka naik 60% bagi setiap kilogram. Jadi sekarang ni peniaga juga bingung kerana kekurangan bekalan telur. Ayam masih berlarutan. Dan mereka juga tak tahu dari mana puncanya. Dan hari ini dalam keadaan laut bergelora, ikan pula menghadapi krisis. Jangan pula nanti buat perangaian dulu, kira ikan di laut pula. Jangan. Saya harap Abang Mat, silalah tangani makanan. Kerana kita bimbang, saudara. Kita bimbang dalam keadaan hari ini. Cuaca yang tak menentu, harga barang naik. Datuk Salihuddin Ayub juga perlu berganding tangan Presiden dengan timbalan Presiden daripada Parti Amanah untuk menangani derita rakyat, saudara. Sebab saya dapat laporan di Pulau Pinang, saudara. Rupanya di Pulau Pinang, harga tomato, harga bayam pun. Harga bayam naik. Jadi begitu juga beberapa jenis sayur-sayuran. Kenaikannya antara 10 hingga 20%. Seperti mana di Pasar Taman Tun Sadun dan Pasar Awam Bayan Baru. Harga tomato dijual pada harga RM6 hingga RM9 sekilogram. Begitu juga harga bayam. Antara RM7 ke RM10. Ya, saudara. Dan timun mencecah kepada RM5 sekilo. Tinggi itu. Sayur-sayur lain seperti kacang panjang dijual pada harga RM7 hingga RM11 sekilo. Kacang benli RM10. Terung panjang RM9. Sementara itu, menurut seorang pelanggan, Puan Rahmah Husin, dia terkejut apabila terpaksa membayar RM8 untuk seikat kecil bayam, 6 batang bendi, sebiji buah tomato dan 5 biji cili besar. Artinya, harga sayur meningkat. Sayur ni barang yang ada di dalam negara kita. Mamat, tolong tengok di Pulau Pinang. Tak ada lagi dah. Fight elephant ni tak ada sayur yang berterabur pula, saudara. Dan dalam keadaan begini, harga ikan juga meningkat. Hasil laut seperti ikan biji nangka, bawal hitam mencecah RM26 sekilo. Selain itu, cencaru antara RM11 dan sotong RM26 bagi sekilo. Jadi kepada Menteri Pertanian, Abang Mat Sabu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, Saudara Salihuddin Ayub, berusahalah. Jangan pula keluar kenyataan macam mana isu telur. Berbalah pula dengan Tokay Maidin. Sepatutnya, sebab saya katakan, menteri-menteri ini kena belajar jugalah bagaimana nak bertutur dengan media. Biarlah ada logikanya dan tidak diketawakan oleh rakyat. Ini paling penting. Sebagaimana saya lihat hari ini, tiba-tiba pula Menteri Kesihatan Dr. Zaliha. Dia buat kenyataan memanglah baik. Rakyat nak tahu dasar Kementerian Kesihatan ni nak buat apa. Bagaimana hospital, apakah akan dibangunkan semula, klinik satu Malaysia, para doktor yang dijanjikan. Dasar, menteri ni dikri sebagai menteri membuat dasar. Bukan cerita hari ini tiba-tiba cerita tentang nak bagi pada diletakkan di tandas-tandas wanita Kementerian Kesihatan, iaitu lampin wanita. Ini masalah hal sebenar. Ini bukan masalah dasar. Betul, beliau berusaha untuk inisiatif supaya warga wanita ini sentiasa menggunakan produk yang berkualiti dan menjaga kesihatan. Tapi nanti saya bimbang akan menjadi mainan rakyat. Yang kita nak tahu bagaimana ubat Panadol, apakah masih ada di pasaran? Apakah terkawal harganya? Begitu juga ubat-ubat yang lain. Cerita tentang kawalan lampin haid ni, macam mana kawan saya hantar kiriman saya, saudara Ibrahim. Dia kata, untunglah orang wanita di Kementerian Kesihatan dapat tuala haid percuma. Macam mana pula kalau yang monopos, katanya. Jadi ini jadi mainan. Orang lelaki macam mana? Yang kita nak tahu, apakah dasar Kementerian Kesihatan dalam menangani permasalahan ataupun derita rakyat. Pertama sekali untuk mendapat rawatan di klinik-klinik. Jangan masih lagi tinggi.
wanita yang nak bersalin, kemudian kesihatan, klinik kerajaan macam mana, perlu di-upgradekan dan sebagainya. Ini yang kita nak. Ya doktor, saya haraplah Dr. Zaliha, kita menantikan, kita faham. Saya memahami bahawa beliau masih lagi dalam proses pembelajaran. Tapi bila nak buat pengumuman sesuatu tu, jangan sampai diketawakan oleh rakyat. Sebab itu saya katakan, kita bagi tempoh 100 hari. Hari ini hari ke-8. Harapnya permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi. Dan Pak Syekh kena cari satu orang lah nampak gayanya. Bagi tahu pada menteri-menteri ni macam mana nak buat salah satu polisi. Saya melihat sekarang nampaknya menteri yang dilantik daripada parti DAP mereka jauh ke depan. Contohnya Hana Rayuh. Hana Rayuh dia mengutarakan persoalan bagaimana belia kita yang terjebak dalam masalah ini kewangan ekonomi negara yang menjadi muflis. Dan beliau sedang mengkaji bagaimana undang-undang muflis ini dapat diangkat supaya tidak ramai lagi anak-anak muda kita ni menjadi warga yang muflis. Ini pandangan seorang menteri. Cuma saya tengok Adli pula lain lagi. Tak adalah bila dia kata ini nak mengelakkan rasuah dalam bidang sukan. Bidang sukan rasuah apa benda yang ada? Ini pun perlu dikaji juga. Saya nampak jauh ke depan antara macam Hana Rayuh, macam Anthony Loke. Beliau menyatakan dasar kerajaan hari ini, penerbangan yang datang ke negara kita ni perlulah dikendalikan dalam tempoh 1 jam. Untuk memastikan penerbangan masuk ke negara kita ni lebih mudah dan sebagainya. Dan beliau sendiri meninjau bagaimana kedudukan waktu hari ataupun waktu warga kota bekerja, waktu padat. Dia sendiri tengok sistem MRT, sistem LRT. Bagi saya ini sepatutnya. Dan mereka saya nampak ke depan. Ini jadi saya haraplah adik-adik kita yang bergelar menteri, yang baru menjadi menteri. Kena ingat, anda sebagai menteri, anda harus membuat pengumuman yang menceriakan rakyat. Bukan ditertawakan oleh rakyat. Ini pandangan saya lah. Supaya menteri-menteri, saya nampaklah menteri daripada DAP agak ke hadapan. Dan saya harap menteri-menteri daripada UMNO tidaklah membuat kenyataan yang boleh dianggapkan macam budak-budak. Tapi Alhamdulillah setakat ini Presiden UMNO menyatakan bahawa beliau akan berusaha untuk memastikan warga desa ini diberi pembelaan. Ini penting. Begitu juga macam kata Tok Mat, kesiapsiagaan tentera mesti dipertahankan. Dan ini keadaan saya lihat kadang-kadang ada pengalaman. Pengalaman itu mengajar mereka untuk membuat kenyataan-kenyataan media yang tidak akan ditertawakan oleh rakyat. Ya Pak Syekh, sebab kita nak menangani derita rakyat ni. Dan tiba-tiba hari ini saya tengok, saya haraplah perlu ada kajian. Macam mana saya tengok ada satu laporan daripada Selayang Pandang. Iaitu media sosial Selayang Pandang, saya terkejut. Itu menggambarkan bagaimana misteri seorang kanak-kanak. Dia sedang bergambar dengan wang berjuta-juta dalam bilik dia. Jadi sekaya suruh lah rakyat kita ni gamaknya. Tapi persoalannya siapakah anak kecil itu? Anak siapa? Kerana wang jutaan ringgit hanya dibawa dalam beg pakaian dan beg plastik. Bukan kecil nilainya. Kata Selayang Pandang. Iaitu not-not dari nilai RM100 dan RM50. Gambar seorang kanak-kanak perempuan bersama wang yang dianggarkan jutaan ringgit di dalam sebuah bilik hotel. Menggegarkan pengguna media sosial hari ini. Itu mengikut sumber gambar itu diambil di ibu negara Kuala Lumpur. Ini juga perlulah disiasat. Apakah kalau duduk ke hotel ni, apakah wang baki daripada pilihan raya dulu? Saya tak tahulah. Itu pendedahan ni perlu juga dilihat, saudara. Okey? Itu tentang kedudukan ekonomi, kedudukan pak-pak menteri kita, adik-adik menteri kita. Belajarlah untuk membuat kenyataan yang baik supaya rakyat rasa lega dalam keadaan sukar ini. Ekonomi dunia sudah pemula meleset, saudara. Jangan kita berbalah. Sebab itu saya melihat bahawa hari ini 12 bulan, seminggu lagi. Seminggu lagi, Parlimen ataupun Dewan Rakyat akan bersidang selama 2 hari. Itu bermula daripada 19 dan 20 Disember. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi kekal dengan hasratnya untuk menguji keabsahannya pada hari tersebut. Walaupun kita tahu
adanya perkumpulan baju hitam. Masih lagi mereka mahu berusaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jatuh kerajaan tak betul tu. Dan nampaknya masih lagi ada ujian keabsahan. Kerana dalam PRU 15 tidak ada satu gabungan pun parti politik yang mampu membentuk kerajaan. Jadi kerajaan yang ada hari ini terbentuk hasil daripada titah perkenan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Saya dengar juga ada kawan-kawan kita dalam media sosial seperti Raja Petra Kamarudin mempertikaikan keabsahan. Jadi sesuailah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa usul keabsahan ataupun legitimasi beliau sebagai Perdana Menteri, bawa ke Parlimen, kiralah berapa ramai menyokong beliau. Saudara, kerana sekarang ni kita juga nak melihat berapa ramai di kalangan ahli Parlimen itu yang still pada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kerana kerajaan hari ini, saudara jangan lupa, ini adalah saranan daripada tuanku. Kalau mereka juga terjebak dengan apa yang dilakukan oleh kumpulan baju hitam, mereka saya rasakan sebagai satu orang yang derhaka. Itu keadaannya, saudara. Saya tidak berhasap untuk mengulas kronologi event tentang penubuhan kerajaan ini. Mungkin besok saya kalau ada waktu saya ulas. Kerana yang saya paling sekarang ini adalah tentang kedudukan ahli parlimen daripada Gabungan Rakyat Sabah. Kerana 4 ahli parlimen Gabungan Rakyat Sabah sudah ada pertikaian. Sama ada dia ni kekal sebagai ahli parlimen ataupun terpaksa diadakan pilihan raya semula. Ini menggegarkan keadaan sekarang ni, saudara. Sebab terdapat 4 orang ahli parlimen ini yang dikatakan, ada yang pihak mengatakan bahawa mereka hilang kerusi kerana melompat. Jadi bagaimanapun, menurut Peguam Undang-Undang Perlembagaan Datuk Tengku Fuad Tengku Ahmad, keempat-empat ahli parlimen terlibat yang meninggalkan Parti Pribumi Bersatu tidak akan kehilangan kerusi yang dimenangi. Saudara, kerana ini bagi menjawab kenyataan bekas ahli parlimen penampang, Datuk Darrell Lai-King. Kerana Darrell Lai-King dia kata bahawa 4 orang ni hilanglah kedudukan kerusi mereka sebagai ahli parlimen. Kerana mereka bertanding sebagai calon JRS. Mereka bukan bertanding sebagai ahli bersatu. Parti Bersatu di Sabah dah ruyup dah. Tinggal Ronald Kaindi seorang saja. Jadi kerana menurut pakar undang-undang perlembagaan sebut, dia kata tiada pelanggaran di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan.